Soalan kedua, apa beza reformasi dengan transformasi? Payah tu. Cuma reformasi datang dulu sebelum transformasi, ya. Penting. Saudara, reformasi ini maksudnya mengubah semua, bukan sahaja bentuk tetapi jiwa. Reformasi maksud naluri. Itu beza reformasi dengan transformasi. Transformasi ini diletakkan hasil sahaja. Maksudnya kalau ekonomi berkembang sudah transform, kalau kereta rumah besar sudah transform. Bagaimana dia transform, berubah, jiwa dia tak berubah, tak apa. Sedangkan bila kita bercakap tentang reformasi, kita bercakap tentang jiwa dahulu, hasilnya itu kemudian. Itu beza yang sangat besar. Sebab itu bila kita bercakap dan saya berdebat tentang GDP dan ETP, kita persoalkan, kita takkan mengubah nasib negara dan masyarakat kalau yang dikejar hanyalah angka semata-mata. Memang betul, kita boleh pastikan pertumbuhan ekonomi negara naik 6-7%, tapi orang tetap miskin. Sebab yang kaya hanya 4-5 orang kroni kaya. Itu memang akan terus menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebab jiwa dia tak berubah, sistem dia tak berubah. Apa beza dia? Sedangkan reformasi, kalau tengok selesai perhatikan, kita tak pernah menjanjikan pertumbuhan negara 7-8% gini. Kita janji apa dia? Kita janji semua rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, paling kurang satu keluarga wajarlah pendapatan minimumnya 4,000 tahun, 4,000 ringgit dalam 5 tahun akan datang. Sebab yang ini, bila yang di bawah ini ada kesan, barulah hasil akhirnya itu ada makna kepada negara. Itu beza yang sangat besar. Nak buat reformasi, maksudnya kena ubah sistem, kena ubah cara, kena ubah pemikiran, kena ubah budaya. Nak buat transformasi, tak payah. Ambil wang, masuk poket kiri, keluar, masuk poket kanan. We just shuffling numbers and shuffling resources. You take resource from one group, pergi keluar. Contohnya, transformasi untuk tunjukkan Kuala Lumpur ini besar setanding dengan Dubai. Tak payah. Pinjam duit 26 bilion, buat satu bandar besar 26 bilion. Kuala Lumpur transformed. Tapi apa kesan dia? Negara berhutang, rakyat makin miskin dan sebagainya. Jadi kalau saya nak simpulkan, beza paling besar antara reformasi yang kami bawa, saya dah 15 tahun cerita reformasi, banding dengan transformasi yang dibawa sekarang, soal sistem, soal beza, dan juga soal saya tak pakai spek ni, tak nampak siapa yang masuk ni. Dan juga soal budaya. Pilih transformasi maksudnya hanya dapat bangunan, hanya dapat angka, yang lain tak berubah. Pilih reformasi, saudara-saudari bagi komitmen kepada perubahan, maksudnya budaya, cara kita semua berubah. Boleh ambil soalan lagi ke? Dah habis dah ni lah. Satu soalan yang terakhir. Boleh tanya pasal kucing saya boleh jawab. Soalan yang terakhir. Kalau tidak saya tanya ni. Ya. Nanti tak? Bagi kawan kita yang Assalamualaikum. Salam. Nama saya Man. Mungkin saudara tak setuju saya, tapi saya tidak menghormati lah. Jadi soalan saya adalah nampak saya macam kerajaan BN dan Pakatan targetlah gaji minimum lah. Tapi saya tak setuju sebab pada saya tak guna gaji naik kalau barang naik. Jadi apakah strategi PR untuk turunkan harga? Dan saya tak setuju dengan subsidi sebab subsidi merosakkan ekonomi negara. Okey. Ini cerita. Saudara ambil ekonomi ke? Tak ada, okey. Saudara, ekonomi ataupun akaun ataupun perniagaan, dia ada income, dia ada cost, ya? Sebab itu kalau kita melihat kedudukan ekonomi sesebuah keluarga ataupun seseorang, yang lebih penting bukan soal
pendapatan sahaja ataupun soal kos mata-mata. Dia the net effect, kesan bersih dia. Sebab itu kita perkenalkan satu konsep kita panggil pendapatan boleh guna, disposable income. Sebab yang penting ialah disposable income. Dia bukan pendapatan saja. Tak betul kalau saudara kata pakatan hanya tumpukan kepada minimum wage. Tak betul. Kerana konsep yang kita bawa yang paling penting, rujuk buku Jingga, ialah tentang pendapatan boleh guna, disposable income. Disposable income ini maksudnya gaji, tolak semua perbelanjaan yang perlu ditanggung, yang menentukan sejahtera atau tidak, bagus atau tidak ekonomi itu ialah berapa banyak yang masih boleh tinggal dalam poket rakyat. Kerana yang itu yang menentukan berapa banyak yang boleh dilabur, berapa banyak yang boleh beli rumah dan sebagainya. Disposable income. Maksudnya nak jamin kesejahteraan ekonomi rakyat adalah fungsi dua perkara. Is a function of two things. Cost yang macam saudara sebut, dan juga income. Dia tak boleh buat sekaligus. Dia tak boleh buat satu saja. Tak boleh nak kata kita hanya nak tumpukan minimum wage. Tak boleh juga nak kata kita hanya nak tumpukan kos. Kita kena serang dua-dua. Dan masalah di Malaysia ini adalah masalah dua-dua. Kos pun masalah, wage pun masalah. Okey, gaji. Tak ada negara di dunia ini yang gajinya dalam tempoh 10 tahun, 2000 sampai 2010, ekonomi naik macam-macam, 6%, 4%, macam-macam yang dihamburkan nombornya, tetapi gaji purata naik 2.6%. Tak ada negara di dunia, hanya di Malaysia. Sebab apa? Sebab ekonomi dan kekayaan dipusatkan di tangan beberapa orang penting yang ada kaitan dengan kerajaan. Ekonomi kita terlalu dikawal. Kuasa yang diberikan kepada golongan kaya yang mengawal ekonomi ini terlalu kuat, sehingga mereka boleh tetapkan gaji banyak ni je boleh naik, kami kaya, pekerja terus miskin. Itu masalah di Malaysia. Dan keadaan ini berlaku kerana Kerajaan Barisan Nasional tidak ada komitmen untuk bertegas dengan majikan. Kerana majikan inilah kawan baik dia. Majikan ini jugalah yang sponsor kalau kempen pilihan raya paling banyak kumpulan majikan ini. Jadi bila tidak ada ketegasan, maka perkara ini berlarutan sampai 20-30 tahun. Kuasa yang ada pada majikan dan golongan kaya, saya malah nak sebut pemodal, nanti orang kata sosialis pula. Tapi golongan peniaga, golongan kaya ini terlalu kuat. Sebab dia ada pilihan. Saudara-saudari tak ada pilihan. Saudara tak ada kerja, pergi satu syarikat, dia kata I can only pay you 1,100. Take it or leave it. You kena bayar PTPTN. Takkan you kata tak, saya tak mampu ini, saya nak 3,000. Pergi mampus. Dia tak lagi. Ada 10 orang lagi yang sanggup beratur untuk take that job. Kerana pasaran buruh kita kuasanya terletak di sebelah tangan majikan. Sebab itu kita kena ubah cara ini, bukan dengan cara pujuk majikan, bukan dengan cara buat baik dengan majikan. Caranya melalui undang-undang. Hanya melalui undang-undang baru kuasa itu boleh dikuatkuasakan kepada majikan, supaya mereka nak tak nak terpaksa akui paling kurang inilah gaji yang baik dan sesuai untuk rakyat. Dan bila sudah ada gaji minima, maka yang lain itu, gaji yang lain itu akan naik secara berkala dalam masa akan datang. Dia tak akan berlaku dalam masa serta-merta. Tapi kalau gaji tukang sapu sampah dah 900, kita cadangkan RM1,100, takkan gaji doktor RM1,300 kot. Dia akan naik secara berkala. Itu market ekonomi. Itu di sebelah salary side. Dan kita percaya bila kita bebaskan sistem pasaran buruh kita ini daripada kuasa dan lobi golongan kaya yang terlalu berkuasa, maka dia akan adjust itself by itself. Seperti yang berlaku di Indonesia. Sebab di Indonesia pun dulu macam ini juga. Sebab itu orang Indonesia datang ke negara-negara lain. Sebab terlalu rendah gajinya, terlalu teruk keadaan kerjanya di Indonesia. Tetapi saudara-saudari tahu atau tidak, di Indonesia tiap-tiap tahun secara purata, for the last 4 years, in between 2006 to 2010, average purata peningkatan gaji adalah 10%. 10%.
At the rate they are going sekarang ini, dengan kadar kenaikan gaji sekarang ini, mana ada orang Indonesia nak datang kerja Malaysia? Kita yang akan pergi ke sana. Sebab itu kalau tengok kilang-kilang di Malaysia ada masalah. Sebab dia sudah tak boleh dapatkan orang Indonesia datang ke sini kerana pertambahan gaji di Indonesia lagi cepat daripada pertambahan gaji di Malaysia. Itu sebelah gaji, saudara. Kemudian sebelah kos, subsidi. Saudara menentang subsidi. Dia tak ada right and wrong. Ubat, ambil contoh ubat. You cannot say ubat teruk, ubat buruk. Ubat itu boleh menjadi penawar kalau dikenakan pada dos yang baik, kalau ubat itu tepat. Tetapi kamu ambil Panadol 2 botol, matilah kamu. Macam itulah. Subsidi pun sama. Subsidi ini ubat. Subsidi adalah satu mekanisme yang ada di tangan kerajaan untuk membantu rakyat supaya kita boleh berdepan dengan sesetengah golongan peniaga yang ambil untung secara berlebihan. Ataupun apabila harga pasaran di luar kawalan kita. Subsidi adalah mekanismenya. Soalnya ialah macam mana kita gunakan subsidi itu untuk betul-betul membantu rakyat. Dekat Malaysia, subsidi ini ada 2 jenis. Satu subsidi dia panggil subsidi korporat untuk syarikat-syarikat besar. Subsidi yang diberikan kepada IPP, subsidi yang diberikan kepada tol, subsidi yang diberikan kepada pemegang lesen, pemegang konsesi ini sampai 20-30 bilion tiap-tiap tahun. Bila subsidi ini diberikan kepada syarikat besar, dia tak sampai ke bawah. Sebab itu ambil contoh elektrik. Elektrik kita antara termahal di Asia Tenggara. Kita membelanjakan subsidi gas terbesar di Asia Tenggara. Hampir lebih kurang untuk elektrik ni, kalau campur dengan industri semua, 20 bilion tiap-tiap tahun. Tapi bila kita banding charge tarif elektrik kita dengan Thailand, Thailand lagi murah. Sedangkan Thailand tak ada subsidi. Tak ada langsung subsidi. Kenapa? Kerana subsidi yang kerajaan umum itu tak sampai kepada bawah. Dia tersangkut kepada kawan-kawan, baik mereka yang kaya. Subsidi kepada rakyat pula sikit. Untuk makanan 2-3 bilion. Untuk minyak, kalau dia nak, dia lagi rela naikkan harga minyak walaupun dia tahu ini akan menyebabkan inflasi mendadak, kerana dia nak simpan subsidi yang 20-30 bilion ini. Jadi saya tak bersetuju kalau kata subsidi tak baik. Saya kata gunakan subsidi kepada mereka yang betul-betul memerlukan pada kadar yang tepat. InsyaAllah kalau itu dibuat, dia akan menurunkan harga barang. Dan insya-Allah bila kita buat perubahan mendadak kepada pasaran harga kita, semuanya kat Malaysia ini monopoli. Telefon monopoli, elektrik monopoli, jalan monopoli, beras monopoli. Bila monopoli, kereta tak payah katalah, memang monopoli lah. Bila semua ini monopoli, mereka boleh kawal harga. Macam monopoli majikan yang saya sebut tadi. Sebab itu kita kena hapuskan monopoli. Kita kena tetapkan subsidi pergi kepada orang yang benar-benar memerlukan. Bila ini dibuat, insya-Allah kos boleh turun. Jadi dengan gabungan dasar untuk kita lonjakkan pendapatan, dengan kita perangi monopoli dan juga kroni yang banyak ambil untung, kos boleh turun. Gabungan dua langkah ini, saudara, akan menyebabkan pendapatan boleh guna saudara-saudari naik. Sekarang ini kalau last kali 2 minutes, kalau saudara-saudari keluar kerja, gaji 2,000 lebih, janganlah kahwin dulu, kena ambil pinjaman macam saya nanti. Tak mampu, kerana kereta 600, minyak 400, tol 300, sewa rumah 400, makan minum, akhirnya sebab itu tak boleh bayar PTPTN. Sebab tak ada pendapatan boleh guna langsung. You dah tolak semua yang you tak boleh lari. Jadi kalau kita boleh baiki kedua-dua side of the economy, of the equation ini, pendapatan boleh guna itu meningkat, barulah saudara-saudari boleh simpan wang, boleh melabur, boleh buat perkara lain. Dan itulah bezanya yang saya sebut tadi, transformasi dengan reformasi. Yang saudara sebut gaji saja naik, kos pun naik, itu namanya transformasi. Kerana dia hanya melihat gaji naik, dia tak kisah yang kos juga naik. Reformasi kena ubah semua sistem yang ada supaya akhirnya dia adil di kedua-dua belah pihak, gaji pun adil, kos pun adil. Wallahu alam. Saya pulangkan balik kepada saudara kursi majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.